Fazura merupakan seorang pelakon jelita yang sangat berbakat dalam bidang lakonan. Selain berlakon, Fazura juga berbakat dalam bidang pengacaraan. Gandingan bersama dalam drama Hero Seorang Cinderella telah menemukan jodohnya bersama Fatah Amin. Gimik penampilan Fazura di Fashion Week KL 2018 telah menarik banyak perhatian netizen. Dan inilah kisah di sebalik nama Fazura. Jika ini merupakan kali pertama anda di channel ini, kami perlukan bantuan anda untuk klik pada butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan dengan video terbaru dari kami. Untuk itu, mari kita singkap kisah di sebalik nama Fazura. Fazura atau dengan nama sebenarnya Nur Fazura binti Syarifuddin dilahirkan pada 27 September 1983. Tempat kelahiran Fazura adalah di Pekan Pahang. Dia merupakan anak ketiga daripada 4 adik-beradik kepada pasangan Syarifuddin bin Adnan dan Fadilah binti Nasir. Namun, ayahnya telah pun meninggal dunia pada tahun 2000 dan ketika itu, Fazura baru sahaja berumur 17 tahun. Fazura merupakan anak perempuan tunggal dalam keluarganya dan mempunyai 2 abang dan seorang adik lelaki. Fazura pernah bersekolah di Sekolah Menengah Datuk Mahmud Mat di Pahang. Selepas tamat persekolahan, Fazura kemudiannya melanjutkan pelajarannya di Kolej Rekaan Fashion untuk mendalami ilmu berkaitan fashion. Namun, membuat keputusan untuk berhenti beberapa bulan kemudian. Fazura memulakan kerjaya dalam industri hiburan Malaysia dengan menjadi hos rancangan televisyen dan beberapa peranan lakonan kecil. Rancangan pertama yang melibatkan Fazura sebagai pengacara ialah Teens World, iaitu rancangan televisyen terbitan rangkaian penyiaran awam negara atau lebih dikenali sebagai RTM di TV2. Pada ketika itu juga, Fazura banyak menerima tawaran untuk berlakon filem. Bakat lakonan Fazura dikesan oleh pelakon veteran terkenal Datin Rusnani Jamil. Pada usia 21 tahun, Fazura membintangi filem sulungnya Bicara Hati yang mana dirinya memainkan peranan utama sebagai Noraini. Datin Rusnani mempercayai bakat Fazura dan memilihnya untuk memegang terajuk utama filem tersebut. Percaturan yang tepat apabila filem tersebut memperoleh sambutan hangat daripada peminat filem tempatan. Walaupun baru pertama kali berlakon di dalam filem, Fazura telah dicalonkan dan memenangi anugerah pelakon wanita harapan pada Majlis Festival Filem Malaysia ke-17 untuk filem tersebut. Kemudiannya, Fazura terlibat dengan pembikinan filem arahan Raja Ahmad Alauddin dan penerbit Hafsah Hassan berjudul Kaisi dan Laila. Kerana kagum dengan bakat Fazura, penerbit telah menawarkan watak Laila kepada Fazura. Fazura digandingkan bersama seorang pendatang baru ketika itu, Jihan Miskin. Fazura cukup menghayati watak yang diberikan kepadanya sehingga diakui walaupun sudah 7 kali dirinya sendiri menyaksikan filem berkenaan, sebanyak 7 kali jugalah air mata Fazura gugur berderai. Fazura terus mengukuhkan namanya dengan membintangi filem Gul dan Gincu. Fazura sekali lagi diberikan peranan utama dalam filem ini dengan memegang watak Putri, seorang gadis remaja ceria dan periang. Filem yang ditayangkan pada pertengahan Ogos 2005 ini telah menjadi salah satu filemnya yang paling berjaya setakat ini dan berjaya mendapat perhatian beberapa festival filem di luar negara termasuk Festival Filem Antarabangsa Tokyo. Ini adalah sesuatu yang mengejutkan kerana ia bukan merupakan sebuah filem seni, namun ia tetap terpilih dan mendapat perhatian. Pada tahun 2006, filem Gul dan Gincu telah diadaptasi ke satu siri TV komersial, Gul dan Gincu The Series, yang ditayangkan pada 4 Jun 2006 di mana Fazura sekali lagi membawa peranannya sebagai putri.
Siri TV tersebut merupakan penampilan kedua Fazura dalam siri televisyen. Fazura kembali membintangi filem di bawah pengarah yang sama untuk filem komedi menarik berjudul Pisau Cukur pada tahun 2009. Dia digandingkan bersama pelakon jelita Maya Karin dan merupakan kali pertama mereka digandingkan. Fazura memegang watak Intan, seorang gadis yang bekerja sebagai pengacara rancangan jenayah dan sukakan cabaran. Walaupun digandingkan bersama Maya sebagai rakan karib dalam filem tersebut, namun ada yang berpendapat aura lakonan Fazura lebih jelas kelihatan berbanding Maya. Filem ini juga mencapai kejayaan komersialnya. Fazura kemudiannya berlakon dalam siri drama TV dengan tema Islamik berjudul Tajuk Cinta. Menariknya, drama ini menjalankan penggambaran di Tanah Suci Mekah. Drama yang diarahkan oleh Irma Fatimah dan menampilkan Fazura sebagai Citra Maisara, seorang gadis lulusan undang-undang syari'i dari Kahirah, Mesir yang pulang ke tanah airnya, Malaysia untuk bekerja sebagai Biro Tata Syariah. Drama ini disiarkan di slot Zara TV3 dan mendapat rating tontonan yang bagus. Namun, ada mencetuskan kontroversi dan dikatakan ramai penonton yang kurang berpuas hati dengan pengakhiran ceritanya. Penampilan bertudung Fazura dalam drama ini juga menambat hati peminat dan ramai yang berharap supaya Fazura akan tampil bertudung kemudiannya. Fazura kembali berlakon di dalam filem Kami Histeria, sebuah filem komedi seram dengan membawa watak hantu langsui bernama Cik Lang. Blog hiburan Oh Bulan mengulas yang filem bergenre komedi seram ini sebagai terbaik kerana berjaya lari dari pandangan stereotip sesetengah orang yang sering melabel genre berkenaan sebagai karya syok sendiri. Fazura juga tampil cemerlang sebagai gaya penarik dengan melakonkan wataknya menunjukkan dirinya tampak seperti perempuan baik dan lemah lembut dengan menggunakan logat utara, namun sebenarnya dia adalah hantu langsui. Kutipan tayangan panggung juga telah mencecah RM500,000 hanya dalam masa 4 hari tayangan. Pada tahun 2016, Fazura muncul dalam filem arahan Osman Ali berjudul Langit Cinta. Filem adaptasi novel dengan judul yang sama ini buat julung kalinya menampilkan sisi lain lakonan Fazura. Fazura dalam satu temu bual media berkongsi yang jika sebelum ini, kebanyakan filem lakonannya tertumpu kepada watak gadis kedik mengenakan solekan tebal dan urban. Wataknya kali ini adalah sangat berbeza dan pengarah Osman Ali berjaya mengubah Fazura menjadi wanita kampung bernama Khadijah yang memakai baju kurung dan berkain batik. Watak Khadijah juga digambarkan sebagai seorang yang bersemangat tinggi dan tidak mudah mengalah. Fazura berlakon di samping Keith Fu dan Farid Kamil untuk filem ini. Fazura juga pernah terlibat dengan beberapa produksi filem di negara seberang Indonesia, tetapi filem yang signifikan adalah ketika penampilannya dalam filem Ayat-Ayat Cinta 2. Fazura akui yang dirinya adalah peminat kepada filem Ayat-Ayat Cinta yang pertama dan tidak menyangka yang akhirnya dia sendiri diberikan peluang untuk berlakon di dalam filem sequel tersebut. Oleh kerana itu, apabila ditawarkan untuk berlakon di dalam filem terbabit, Fazura tidak mengambil masa yang lama untuk menerimanya. Fazura memegang watak Brenda dan ini adalah merupakan kali keempat lakonan Fazura di Indonesia. Sekitar Mac 2017, Fazura terlibat dengan filem aksi berjudul J Revolusi. Dia digandingkan dengan pelakon berbadan sasa Zul Arifin. Fazura akui yang dirinya sangat teruja berlakon dalam filem aksi tersebut, memandangkan selama ini selalu melakonkan watak gadis jelita.
dan ini merupakan kali pertama dirinya berlakon filem genre sedemikian. Paling dirisaukan oleh dirinya adalah jika mengalami kecederaan serius ketika menjalani penggambaran, memandangkan ketika penggambaran yang ketika itu diadakan di Indonesia, Fazura masih terlibat dengan beberapa komitmen kerjaya di sana. Namun bersyukur, segalanya berjalan dengan lancar. Fazura menjayakan watak Dian, merupakan ejen unit tindakan khas UTK yang juga kakak kepada J. Zulkarnain, dilakonkan oleh Zul Arifin. Pada tahun yang sama juga, setelah hampir 4 tahun tidak muncul dalam drama televisyen, Fazura kembali membintangi drama Hero Seorang Cinderella arahan Michael Ang. Kali terakhir dirinya berlakon drama adalah pada tahun 2013 menerusi drama kisah cinta, lakonan bersama Shahaizi Sam. Pembikinan drama Terbabit pada awalnya mempunyai kontroversi tentang siapakah pelakon yang akan memegang watak wanita utama, Nura Medina, memandangkan pada awalnya pilihan utama watak berkenaan sepatutnya ditawarkan kepada Nilofa yang telah mencetuskan fenomena Lofatah ketika kemunculan drama Suriahati Mr. Pilot. Ramai juga pelakon wanita yang pada ketika itu kurang selesa untuk menerima tawaran tersebut, dikhawatiri kurang disenangi oleh peminat setia Lofatah. Akhirnya, Fazura menerima tawaran tersebut dan digandingkan bersama Fatah Amin. Gandingan mereka nyata sangat serasi dan kemudiannya mencetuskan fenomena #Fazura pula. Fazura pada awalnya agak keberatan untuk menerima watak tersebut kerana bimbang dengan jalan ceritanya dan tidak mahu dilabelkan sebagai pelakon yang terikat dengan watak klise kerana karakter seperti Cinderella merupakan watak yang sudah terlalu kerap dilakonkan oleh dirinya. Namun setelah diyakinkan oleh pengarah yang watak tersebut bukanlah seperti watak Cinderella yang asal, barulah hatinya terbuka untuk menerimanya. Fazura dan Fatah juga telah merakamkan lagu tema untuk drama Terbabit berjudul Cinderella yang diciptakan oleh komposer muda berbakat Aizat Amdan. Walaupun aktif berlakon, Fazura sangat meminati dunia fashion. Pada tahun 2012, Fazura menceburi perniagaan fashion dengan membuka butiknya sendiri yang diberi nama House of Doll dan beroperasi di Bangsar Kuala Lumpur. Fazura juga mempunyai impian untuk membuka butik House of Doll di Amerika Syarikat. Dalam satu temu bual media, Fazura menyatakan yang dirinya sudah menghabiskan banyak wang untuk merealisasikan butiknya itu dan tidak mahu mengsia-siakan apa yang telah diimpikannya selama ini. Dalam masa sama, dirinya menolak dakwaan sesetengah pihak yang kononnya dia telah menerima tajaan dan bantuan untuk menjayakan butiknya. Sekitar Ogos 2015, Fazura memperagakan koleksi eksklusif rekaannya Doll Domination di bawah jenama House of Doll pada Minggu Fashion Kuala Lumpur 2015 KLFW 2015 bagi memperkenalkan rekaan terbaru termasuk menembusi pasaran bagi wanita berhijab. Ketika itu juga, Fazura memutuskan untuk mengeluarkan koleksi baju raya di bawah jenama Fazbulous Raya by Fazura. Fazura juga pernah membuat netizen terpukau dan memuji konsep model terbaring di pentas peragaan KLFW 2018 di mana Fazura kemudiannya tampil dengan gaya catwalk bersahaja penuh keyakinan.
Gimik itu mendapat sorakan dan tepukan gemuruh dari orang ramai. Namun, timbul isu yang mendakwa Fazura meniru idea Dries Van Noten untuk Summer Spring Collection 2015 dan kemudian timbul dakwaan dari seorang pelaku fashion Singapura yang kini berpengkalan di London, Ashley Isham. Ashley dalam postingnya di media sosial mengatakan gimik model terbaring itu telah dilakukan dirinya terlebih dahulu pada pertunjukan fashion sekitar tahun 2014. Namun kemudiannya, posting tersebut telah dipadamkan dan dia memohon maaf kepada Fazura dengan menyatakan apa yang berlaku sebenarnya hanyalah salah faham. Fazura dengan tenang memberikan respon yang baik kepada permohonan maaf itu. Namun, Fazura dalam masa sama akui gimiknya ketika itu memang diinspirasikan daripada Dries Van Noten. Fazura tidak menafikan isu hangat ini dan segala provokasi terhadap dirinya mungkin dicetuskan oleh beberapa individu yang sudah lama cuba ingin menjatuhkannya. Namun begitu, diakui memang penampilan Fazura ketika gimik tersebut sangat memukau. Setelah menempa nama di dalam bidang lakonan, Fazura mula mengorak langkah menceburi cabang seni yang lain iaitu bidang nyanyian. Hasrat untuk menjadi penyanyi sudah lama diimpikan Fazura, namun bintangnya terlebih dahulu menjelah di dalam bidang lakonan dan pengacaraan. Pada April 2015, Fazura telah mengeluarkan single Sayangi Dirimu. Menurut Fazura, lagu ini adalah sebagai tanda penghargaan dan terima kasihnya kepada peminat-peminatnya dan rakan media yang sentiasa setia mengiringinya sepanjang menceburi bidang seni. Bait-bait lagu ini menurutnya mempunyai elemen-elemen yang mampu memberikan semangat untuk menjalani kehidupan yang lebih baik dan ceria di samping melodi lagu yang mudah untuk diikuti. Lagu Sayangi Dirimu juga merupakan lagu tema untuk rancangan Facing Up to Fazura. Lumrah sebagai artis, Fazura bukan sahaja menerima pujian tetapi ramai juga di kalangan peminatnya memberi reaksi negatif kepada haluan barunya itu dengan mengkritik suaranya. Namun, Fazura mengambil positif kritikan itu dan gembira dengan apa yang dilakukannya. Album pertamanya, Fazura, yang juga memuatkan lagu Sayangi Dirimu, berjaya memperoleh anugerah emas dari Universal Music Malaysia. Pada awal tahun 2019, Fazura telah mengeluarkan single Can't Forget Me di mana dirinya sendiri juga merupakan salah seorang pencipta lagu di samping komposer antarabangsa Willie Beeman dan Cameron Forbes. Apa yang membanggakan apabila lagu ini berjaya mengungguli carta iTunes selepas 7 jam dilancarkan dan menewaskan Ariana Grande. Menyentuh mengenai klip video Can't Forget Me pula, klip video ini dikatakan menelan belanja yang sama untuk menghasilkan 4 klip video sekaligus merupakan klip video termahal pernah dihasilkan oleh Universal Music Malaysia. Peruntukan yang besar ini adalah bersesuaian dengan status Fazura dan merupakan salah satu langkah untuk melebarkan sayapnya ke peringkat antarabangsa. Sepanjang pelibatan Fazura di dalam bidang seni, pelbagai anugerah telah berjaya diterima, sama ada anugerah undian peminat maupun anugerah berdasarkan penilaian profesional. Fazura mula meraih anugerah pertamanya dengan anugerah pelakon harapan di Festival Filem Malaysia bagi penampilannya dalam filem Bicara Hati. Kemudiannya, Fazura memenangi anugerah pelakon pembantu wanita terbaik kategori filem di Anugerah Skrin 2009 untuk filem Pisau Cukur. Biarpun disifatkan sebagai artis popular dan sensasi sejak awal penlibatannya dalam bidang seni, namun Fazura tidak pernah meraih sebarang pencalonan akhir di Anugerah Bintang Popular Berita Harian yang menggunakan kaedah undian akhbar sehinggalah pada tahun 2016 ketika format pengundian berubah kepada digital. Namanya lebih mekar apabila memenangi Anugerah Pelakon Filem Wanita Popular di ABPBH ke-30 dan Anugerah Pelakon TV Wanita Popular di ABPBH ke-31.
Sekitar tahun 2017, kecoh di media sosial mengatakan yang Fazura dilaporkan mempunyai hubungan istimewa dengan pelakon kacak bergaya Fatah Amin. Kisah yang kononnya mereka bercinta hangat diperkatakan oleh netizen apabila mereka berdua digandingkan bersama untuk menjayakan drama hero seorang Cinderella. Drama itu mencetuskan fenomena dan ramai yang tak dapat move on hinggakan peminat mencipta gabungan nama mereka berdua dengan hashtag Fazura. Dalam pada ketika itu juga, Fazura tidak menolak kemungkinan sekira dirinya dijodohkan dengan Fatah. Namun, jodoh pertemuan adalah ketentuan Allah. Pada 23 November 2017, Fazura dan Fatah mengumumkan pertunangan mereka dan pasangan itu membuat pengumuman rasmi pada satu sidang akhbar yang mengejutkan orang ramai tapi sudah pasti membuatkan peminat mereka gembira. Fazura dan pasangannya Fatah selamat diijab kabulkan pada 27 November 2017 di satu majlis tertutup di sebuah hotel di Kuala Lumpur dengan hanya sekali lafaz, dan kemudiannya diikuti dengan majlis resepsi buat rakan artis dan juga peminat kesayangan mereka. Didoakan semoga Fazura dan Fatah akan kekal bahagia sehingga ke anak cucu. Itu sahaja kali ini untuk siri kisah di sebalik nama bersama Fazura. Jangan lupa untuk klik pada butang subscribe dan juga like video ini jika anda suka. Semoga kita bertemu lagi di siri yang akan datang.